Aiman nak tanya terus tau Aiman. Baik. Okey, Zarif nak tanya terus tau Zarif. Okey. Baik, Go. Jangan malu-malu lah, jangan malu-malu dah. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, untuk bagi yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita masih lagi rakaman yang terakhir ataupun kelas yang terakhir untuk matematik trial negeri Perak. Kamu boleh tengok kat depan. Hari tu cikgu jawab bahagian B sampai soalan 13. Sampai soalan 13, cikgu jawab pada penakulan logik. Okey, ingatlah sepanjang cikgu jawab ni bukannya cikgu jawab saja-saja, bukannya cikgu jawab kosong. Cikgu bagi juga apa detail-detail yang kamu kena tahu sepanjang nak jawab soalan tu. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan 14. Bazil rasa soalan 14 ni bab berapa, Bazil? Saya rasa bab ni antara bab tingkatan 4 atau tingkatan 5, cikgu. Yelah, memanglah. Bukan. Dia macam satu bab serahkan data, satu lagi pula bab yang lebih kurang juga tapi ada tambahan kekerapan Longgokeng. Okey. Itu serahkanlah. Okey, jadi kita pergi kepada bab 14. Bab 14 pula dah. Soalan 14. Amar rasa 14 ni bab berapa, Amar? Bab tingkatan 4 bab 7. Okey, pandai. Okey, jadi masing-masing boleh salin nota cikgu. Kalau ada apa-apa yang tak tahu berkenaan dengan bab ni, tanya terus. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 7. Untuk tingkatan 4, kita panggil dia ketaksamaan linear dalam dua pemboleh-ubah. Jadi ini adalah soalan bab 7. Okey, pattern nak jawab soalan bab 7 ni, pattern dia tak kisahlah. Kalau soalan tu dekat bahagian C ke, bahagian B ke, pattern dia sama. Apa maksud cikgu sama? Yang pertama, pattern dia adalah kamu kena mengeluarkan persamaan. Kamu kena mengeluarkan persamaan. Dan of course lah, persamaan yang kita keluarkan mesti linear. Dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3, bukan kuadratik. Ini yang pertama. Emira, jelaskan Emira. Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey. Yang kedua, lepas kita berjaya mengeluarkan persamaan yang betul, barulah kita akan pergi kepada buat graf. Nombor 2, kita akan pergi kepada buat graf. Lepas kita buat graf, kamu kena faham, graf yang kamu buat tu adalah graf ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear. Ni dia punya, orang kata dia punya perjalanan lah kalau kita nak jawab soalan ni. Okey, dah habis nombor 2 ni, salin tau. Yang ketiga adalah biasanya kamu kena lorekkan ketaksamaan. Lorekkan yang memuaskan ketaksamaan. Kenapa ni? Allah. Ya ke? Okey, yang ni kita kena lorekkan memuaskan ketaksamaan. Kalau siapa tak reti lorek, dia tak boleh pergi kepada nombor 4. Nombor 4 adalah tentang soalan minimum dan maksimum. Soalan minimum dan maksimum. Okey. Kenapa cikgu tunjuk 4 benda ni? Sebab cikgu nak kamu faham flowchart dia. Kalau kamu tak boleh buat nombor 1, jangan mimpi kamu nak dapat markah dekat soalan dekat step nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, kalau kamu buat sampai nombor 2, kamu pandai dah. Kamu pandai dah sampai sini. Tapi kamu tak reti lorek kan, kamu tak boleh buat soalan nombor 4. Dia bab 7 ni kena faham daripada nombor 1 sampai nombor 4. Cara nak keluarkan tu. Jelas ke semua? Jadi 4 benda ni cikgu akan ajar lepas ni.
Betul. Yang ambil kerusi ni. Boleh ke semua? Cikgu nak ajar 4 benda ni. Boleh nak cikgu. dengar soalan Boleh, sikit. cikgu. Okey. Boleh Sekejap, cikgu. Boleh, cikgu. Jadi 4 benda ni cikgu nak kamu semua fahamkan betul-betul. Okey. Yang pertama, daripada soalan 14 ni, cikgu akan ajar kamu mengeluarkan ketaksamaan linear. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. 14 kita pergi kepada soalan A. Ingat, ini yang paling penting. Walaupun dia 3 markah, 3 markah ni menentukan kamu dapat markah lain ataupun tidak. Okey, jadi kita pergi kepada ketaksamaan linear. Sebelum cikgu nak buat persamaan, yang pertama cikgu selalu bagi nota bila kita nak buat ketaksamaan ataupun persamaan ni, kita kena faham situasi. Sebab apa? Sebab satu situasi akan mewakili satu persamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia melibatkan ketaksamaan, kamu kena faham tentang simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan lagi kecil sama dengan. Kamu kena relatekan dua benda ni. Kena relatekan dua benda ni. Jadi kita pergi yang pertama. Kita akan baca. Okey, kita akan baca. Hanis ingin membeli sebilangan pokok bunga ros dan sebilangan pokok bunga orkid. Apalah salahnya kamu tulis bunga ros dengan bunga orkid? Okey, bunga ros cikgu keluarkan. Pokok bunga ros. Okey, habis. Yang kedua, pokok bunga orkid. Pokok bunga orkid. Okey, selesai sampai sini. Okey, habis. Okey, jadi sebab apa kita nak keluarkan benda ni? Selalunya kita akan dapatkan ketaksamaan daripada dua benda ni. Okey, kita tengok harga bagi sepokok bunga ros dan bunga orkid masing-masing ialah, jadi dia sebut ros dulu. Jadi harga pertama untuk ros. Jadi harga ros adalah RM10. Okey, salin tau. Dan harga orkid adalah RM15. Sampai sini boleh follow lagi ke semua? Boleh, Boleh, cikgu. cikgu. Baik. Dia mempunyai RM600. Jadi Hanis ni, Hanis ada RM600. Okey, untuk berbelanja. Bilangan pokok yang dibeli mestilah sekurang-kurangnya 40 pokok. Jadi, ni data yang pertama, Hanis ada RM600. Yang kedua, bilangan pokok. Bilangan pokok yang dibeli, bilangan pokok yang dibeli mesti sekurang-kurangnya ada 40 pokok. Okey, cikgu tulis 40 pokok. Okey, selesai. Dan bilangan pokok bunga ros, ni yang dia bagi tahu pula. Bilangan bunga ros ataupun pokok bunga ros lah. Lebih sama, selebih-lebihnya sama dengan pokok bunga orkid. Tengok selebihnya sama dengan bunga orkid. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan di hadapan. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Tulis tiga ketaksamaan. 3 ketaksamaan tu daripada yang ni cikgu keluarkan ni. Daripada ni. Kalau kamu tak nampak ni, yang pertama sekali dia kata Hanis ada RM600. Ni RM600. Yang kedua dia kata bilangan pokok bunga yang dibeli mesti sekurang-kurangnya daripada 40 pokok. Mesti sekurang-kurangnya daripada 40 pokok. Dah solat. Okey. Dan dan bilangan pokok bunga ros adalah selebih-lebihnya sama dengan bilangan pokok bunga orkid. Jadi daripada sini kamu kena faham, kamu boleh dapat persamaan pertama kat sini, persamaan kedua kat sini, persamaan ketiga kat sini. Jelas ke semua cikgu? Ini cikgu keluarkan situasi ni. Inilah situasi dia. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey.
Jadi dekat sini kita kena ada dua variable. Bila kita nak beli benda, senang ceritalah memang bila kita nak beli sesuatu, kita kena tahu dia punya harga dan kita kena tahu dia punya bilangan. Okey, dekat sini cikgu mewakilkan X sebagai bilangan pokok bunga ros. Dan dekat sini cikgu mewakilkan dengan Y untuk silap warna. Okey, yang ni cikgu mewakilkan untuk Y sebagai bilangan pokok orkid. Kamu lepas kamu dah fahamkan situasi, kamu kena tahu X kamu tu untuk apa dan Y kamu tu untuk apa. Sampai situ jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Oh, Kak Rafi okey, dah nak trial lah. Okey. Okey, Kak Rafi sabar ke? Okey, jadi kita pergi kepada situasi yang pertama. Hanis ni ada RM600 nak berbelanja. Jadi dekat sini kita pergi kepada persamaan pertama, dia bila nak berbelanja dia nak beli dua buah pokok. Jadi harga satu pokok ros RM10. Darabkan dengan bilangan dia kita dapat RM10. Jadi cikgu tulis 10X. Itu untuk harga pokok ros. Sekarang dia nak beli juga bunga orkid, kita letak tambah dengan harga orkid 15 dan darab dengan orkid kita ada Y. Okey, habis. Sekarang ni ada RM600. Dia nak berbelanja. Bila dia ada RM600, mesti kurang 600 ke kena lebih 600? Cikgu nak tanya kamu semua. Kena kurang. Kalau cikgu cakap dia berbelanja tepat RM600, boleh tak cikgu nak cakap macam tu? Boleh. Jadi dekat sini kita cakap kurang dan sama dengan RM600. Jelas ke semua persamaan pertama cikgu? Jelas cikgu. Okey, itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua. Persamaan pertama cikgu dapat daripada sini. Okey, persamaan yang kedua. Bilangan pokok mesti sekurang-kurangnya 40 pokok. Sekurang-kurangnya maksudnya at least. At least dekat sini adalah sekurang-kurangnya paling sikit 40. Jadi dia nak 40, 41, 42 dan lebih. Jadi bila dia cakap tentang bilangan untuk pokok ros, kita kan dah wakilkan dia dengan X. Jadi cikgu buat X. Lepas tu tambah dengan bilangan untuk bunga orkid, kita ada Y. Jadi X tambah Y. At least say sorry lah bila kau buat salah. Sekurang-kurangnya. Jadi kita nak paling sikit 40. Jadi dia tengah bercakap tentang 40, 41 dan membesar. Jadi dekat sini kita dapat persamaan yang kedua. Jelaskan semua persamaan kedua? Jelas cikgu. Okey, ini persamaan kedua. Selesai situasi yang kedua. Situasi yang ketiga dekat sini adalah bilangan pokok ros. Pokok ros adalah kita punya X. Kita letaklah X. Selebihnya sama dengan bunga orkid. Selebihnya adalah kita kalau sekurang-kurangnya paling sikit. Kalau selebih-lebihnya paling banyak. Maksudnya bilangan bunga ros, kalau cikgu cakap selebih-lebihnya sama ataupun bunga orkid. Maksudnya dekat sini kita nak cakap paling maksimum untuk pokok ros adalah at least sama dengan bunga orkid ataupun kurang daripada tu. Itu maksud selebih-lebihnya. Okey. Jadi dekat sini selebih-lebihnya ataupun sama. Kita letak X lagi kecil daripada sama dengan Y. Jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, ini cara keluarkan persamaan. Cikgu cakap benda ni penting sangat. Bila nak masuk dalam SPM, cara kamu keluarkan persamaan tu paling penting. Sebab kalau kamu dapat persamaan yang salah, kamu cari X, Y ni pun tak ada guna dah. Tak ada guna dah. Okey, habis dah soalan A. Syafiq jelas ke Syafiq? Okey, jelas. Amar jelas ke Amar? Jelas cikgu. Okey, Aiman jelas ke Aiman? Jelas cikgu. Okey, habis. Habis. Ni cara keluarkan persamaan. Jadi inilah 3 persamaan kita. Jadi dekat sini cikgu dah ajar kamu cara mengeluarkan persamaan. Okey, lepas tu dia kata buat graf ketaksamaan. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi tengok kepada soalan dia. Untuk ceraian soalan ini, nampak dia kata, untuk ceraian soalan ini, kamu kena lakarkan graf. Jadi cikgu ambil
persamaan yang cikgu dah keluarkan tadi, cikgu pergi kepada soalan B. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di ruang jawapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 pokok pada paksi X dan 5 cm kepada paksi Y. Lukis dan lorikkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan. Jadi dekat sini kita tengah nak belajar apa? Kita tengah belajar ni nombor 2. Buat graf ketaksamaan linear. Bazil ingat lagi tak cara nak buat graf ketaksamaan linear ni? Kurang sikit cikgu. Kurang. Okey, jadi bila kita nak buat graf ketaksamaan linear ni, kita kena ada, bila kita nak buat graf, kita kena ada koordinat. Kita kena ada koordinat. Jadi masing-masing boleh tengok kepada nombor 1. Cikgu akan tunjukkan kamu cara membuat koordinat. Okey, dekat sini cikgu akan buat warna, ikut warna. Okey, yang pertama cikgu akan pergi kepada yang warna biru. Okey, bila kita nak buat graf, at least paling sikit kena ada 2 koordinat. Kena ada 2 koordinat. Sebab cikgu bagi situasi, kalau kamu ada 1 je koordinat, kamu nak buat garis lurus ni, kamu tak tahu dia pergi mana. Garis lurus ni pergi mana? Pergi mana? Pergi sini ke? Kamu tak tahu. Tetapi bila kamu ada 2 koordinat, kamu dah tak boleh lari dah. Kamu kena bagi dia bertembung. Itu adalah kenapa kena ada 2 koordinat. Nak buat 3 boleh? Boleh, tapi cikgu tak recommend lah sebab masa kamu. Amira, boleh follow lagi Amira? Boleh cikgu. Okey, habis. Okey, jadi nak buat koordinat dekat sini, cikgu tunjuk. Kita pergi kepada yang warna biru. 10x tambah 15y, kita hilangkan dulu ketaksamaan tu, kita jadikan dia sama dengan 600. Habis dekat sini. Okey, habis. Jadi, Ammar ada ke dekat situ Ammar? Ada cikgu. Okey, nampak besar tak persamaan ni? Nampak besar tak? Besar cikgu. Besar. Jadi kalau besar kita kecilkan. Sebab apa? Sebab kalau besar takut-takut kita jumpa koordinat yang besar. Jadi dekat sini cikgu kecilkan dengan bahagi 5. Okey, maksudnya 10 bahagi 5 cikgu dapat 2x tambah 15 bahagi 5 cikgu dapat 3y sama dengan 600 bahagi dengan 5 cikgu dapat 120. Boleh ke buat macam tu? Boleh. Dengan syarat kamu bahagi semua dalam ni dengan 5. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey, Jelas baik. cikgu. Kalau tak bahagi Jadi cikgu. bila kita apa? Kalau tak bahagi cikgu apa jadi? Kalau tak bahagi. Boleh, tak ada masalah. Cumanya koordinat tu akan jadi besar. Takut bila kita masukkan nilai koordinat, nilai dia akan jadi besar. Tak jadi masalah pun. Cikgu tak nak bila nanti cikgu tak tunjuk benda ni dalam periksa nanti, kamu akan besarnya koordinat ni. Kamu kena faham graf kamu ada limit. Paksi Y ada limit, paksi X ada limit. Contoh kalau kamu pergi kepada graf, okey, paksi Y limit kamu sampai 10. Dan paksi X limit kamu sampai 10. Tiba-tiba disebabkan persamaan ni besar, kamu jumpa koordinat dia adalah 20,15. Kamu nak plot dekat mana? Jelas ke Ammar kenapa cikgu kecilkan tu? Jelas cikgu. Okey Okey, habis. Tapi kalau tak nak kecilkan pun tak apa, tak jadi masalah ya. Okey, jadi dekat sini 2x tambah 3y sama dengan 120. Bila kita nak buat 2 koordinat, kita assume 2 nilai x. Dekat sini cikgu assume yang pertama x sama dengan 0. Dan yang kedua cikgu assume x sama dengan 1. Okey. Cikgu tak boleh assume sama dengan 1 kejap Cikgu nak assume 120. Ya semua 120. 10 110. Okey, jadi dekat sini cikgu akan assume
Okey. Jadi dekat sini cikgu akan assume yang pertama okey. Okey, jadi dekat sini cikgu assume X sama dengan 0 dan dekat sini cikgu assume X sama dengan 30. Okey. Untuk assume ni kamu boleh ambil nilai yang mana-mana kamu suka. Jelas? Jelas? Dia tak fix. Dia tak fix. Tetapi nilai X yang kamu pilih, kamu kena pastikan, dia ada syarat dia. Kamu kena pastikan jawapan kamu bukan perpuluhan. Kena pastikan jawapan bukan perpuluhan. Sebab tu dekat sini tiba-tiba cikgu assume X sama dengan 30. Okey, kat sini X sama dengan 0. Okey, jadi dekat sini cikgu selesaikan dulu X sama dengan 0. Kita tengok persamaan kita, 2X tambah 3Y sama dengan 120. Cikgu bagi X sama dengan 0. Jadi 2 darab dengan 0, 3Y sama dengan 120. 2 darab 0 dapat 0. 0. Sekarang tinggal apa? 3Y sama dengan 120. 3 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 120 bahagi dengan 3, kamu dapat Y sama dengan 40. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh aku. Okey. Yang kedua. Cikgu assume X sama dengan 30. Cikgu assume nilai X tu sama dengan 30. Jadi masing-masing boleh tengok. 2X tambah 3Y sama dengan 120. Okey, cikgu masukkan nilai X 30 tambah 3Y sama dengan 120. 2 darab 30 cikgu dapat 60. Jadi 60 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 120 ni 3 ni 3 ni 3. 120 tolak 60, kamu akan dapat 60. 3 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 60 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 60 bahagi 3, kamu dapat 20. Maksudnya koordinat yang kamu jumpa yang pertama adalah bila X dia 0, Y dia 40. Yang kedua adalah bila X kamu 30, Y kamu 20. Jelas? Boleh faham untuk yang warna biru? Jelas cikgu. Okey, macam tu cara dia. Macam tu cara dia. Kamu nak kena pastikan dia tak dapat perpuluhan. Nanti cikgu akan terangkan kenapa tak dapat perpuluhan. Mungkin tak nampak sangat. Lepas cikgu buat graf, kamu akan nampak, oh, kalau aku dapat perpuluhan macam ni, bla 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 bla. Okey. Ini yang pertama. Ini cikgu buat warna biru. Yang kedua, cikgu buat warna hijau. X tambah Y sama dengan 40 dulu sebab kita nak buat garis lurus. Jadi untuk kalau warna hijau ni kita bagi yang senang-senang, bila X sama dengan 0, bila X sama dengan 1. Kalau nak buat X sama dengan 5 pun tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab nilai X tu kita assume. Dia tak kisah pun kamu ambil nilai dia berapa. Jadi dekat sini cikgu buat X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 40. Cikgu masukkan 0 dalam ni. Dekat sini cikgu terus potong, cikgu dapat Y sama dengan 40. Jadi koordinat cikgu dekat sini X 0, Y 40. Jelas? Boleh faham? Okey. Yang kedua, X sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 40. X sama dengan 5. Cikgu gantikan dengan 5. 40 ni darab pindah ke sebelah. Tambah pindah ke sebelah. Dia jadi tolak. Jadi 40 tolak 5, kamu akan dapat 35. Jadi koordinat yang kedua kita jumpa adalah bila X kita 5, Y kita 35. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Dan yang terakhir cikgu buat warna merah lah. Okey, bila X sama dengan Y, kita assume X sama dengan 0 dan kat sini cikgu assume X sama dengan 10.
Okey, yang ni dia senang. Dia senang. Okey, sebab apa? Sebab X sama dengan Y. Bila cikgu assume X sama dengan kosong, cikgu masukkan kosong dalam ni. Jadi Y pun sama dengan kosong. Maksudnya koordinat yang kita jumpa kat sini adalah 0,0. Yang kedua adalah X sama dengan 10. Okey. Jadi ini kan kita punya persamaan. Jadi kita masukkan nilai X. Okey, 10 sama dengan Y. Maksudnya bila X kita 10, Y kita 10. Inilah koordinat kita. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh Okey. cikgu. Jadi dekat sini cikgu nak bagi tahu kamu satu benda. Dekat sini untuk nilai X kamu assume. Kamu assume. Jadi nak assume dekat sini, cikgu bagi tips untuk assume. Kamu boleh tulis tips ni Okey, tips untuk assume nilai X. Tips assume nilai X. Yang pertama, cikgu tak boleh nak tolong sebab benda ni diikut orang. Okey, yang pertama kamu kena pastikan Y. Pastikan jawapan yang kamu dapat pada Y bukan perpuluhan. Itu yang pertama. Yang kedua ikut skala yang diberi. Ikut skala yang diberi. Kenapa? Sebab cikgu nampak dekat sini yang pertamanya dia bagi tahu. Dia bagi tahu menggunakan 2 cm kepada 10 pada paksi X dan dia bagi tahu 2 cm kepada 5 pada paksi Y. Sebab tu kalau kat sini kamu tengok cikgu punya koordinat semua dalam sifar 5. Sebab cikgu nampak dia 10 dengan 5. Jadi cikgu buat at least 10, 5, 10, 5. Semua dalam sifar 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Inilah yang maksud cikgu ikut skala yang diberi. Jadi, salin nota cikgu. Kalau tak sempat salin, screenshot. Dah ke? Dah? Okey, dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Oh, cikgu macam mana nak assume X tu nombor berapa? Tu dia. Ini cara nak assume X ni. Pastikan lepas kamu dah assume, bila kamu masukkan nilai X, kamu ke dalam persamaan kamu, nilai Y yang kamu dapat bukan perpuluhan. Tu yang pertama, tu paling penting. Sebab apa? Sebab bila kamu jumpa dia perpuluhan, masa kamu nak plotkan graf kamu nanti susah. Yang kedua kamu kena ikut skala. Kalau skala kamu dalam sifar 5, at least kamu kena pastikan nilai X dengan Y kamu mesti semua nombor dalam sifar 5. Kalau dia kata X dengan Y dalam sifar 2, maksudnya X kepada 2 unit, 2 cm kepada 2 unit, Y 2 cm kepada 2 unit. Kamu kena pastikan at least semua X dengan Y kamu mesti dalam sifar 2. Untuk assume, kamu kena try and error. Jadi cikgu pun try and error sebab tu cikgu buat lambat sikit kat sini tadi. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas cikgu. Okey. Jadi masing-masing kita masih lagi di soalan B. Tapi dekat sini cikgu tak naklah kamu risau. Dia senang je Dia senang je. Okey, jadi untuk soalan B, tengok betul-betul ni. Ada yang tak pandai buat graf lagi ni. Okey. Tapi kadang-kadang saya assume graf dia tak sama skema jawapan bentuk graf. Sebab kita salah assume. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Menggunakan 2 cm kepada 10 unit. Kalau dekat sini adalah 2 cm kepada 10 untuk paksi X. Kemudian kita ada 5 pokok kepada paksi Y. Maksudnya apa? 2 cm kepada 5. Ni untuk paksi Y. Penting ke paksi X dengan paksi Y ni? Kamu tengok balik nilai untuk X kamu tu apa dan nilai untuk Y kamu tu apa. Jadi masing-masing cikgu pergi dekat sini. X kita adalah bilangan pokok ros. Y kita adalah bilangan pokok orkid. Jadi dekat sini kamu kena tulis. Nak kena bagi nampak, kena tulis. Jadi dekat sini X adalah untuk bilangan pokok ros. Dan Y ini adalah untuk bilangan pokok apa cikgu lupa lagi satu. Ros dengan apa? Orkid. Sorry.
orchid. Itu cara dia. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada buat skala dulu. Kok ada yang tak tahu cara nak buat skala, masing-masing boleh tengok kat depan. Untuk buat skala, kita ambil kertas graf ni je. Kita ambil kertas graf ni je ya. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, cikgu, alamak, cikgu kecilkanlah yang ni Cikgu kecilkan. Okey, ini graf, ini kertas graf cikgu. Nampak ke semua kertas graf cikgu? Nampak cikgu. Okey, jadi kita buat skala. Sebelum kita nak buat skala, kita keluarkan balik apa yang kita dah keluar tadi. Apa? Yang pertama, persamaan. Persamaan pertama adalah kita keluarkan dia. Kalau dekat sini kamu nak ambil 2x tambah 3y sama dengan 120 pun boleh. Kalau kat sini kamu nak ambil 10x tambah 15y sama dengan 600 pun boleh. Tapi ambil yang ni lah. Ambil yang ni. Okey, kalau dekat sini, cikgu ambil yang kecil lah. Cikgu ambil yang cikgu dah kecilkan. Okey, dekat sini yang pertama 2x tambah 3y. Kita salin balik yang ni. Salin balik ni. 2x tambah 3y lagi kecil dan sama dengan 120. Apa koordinat yang kamu jumpa tadi? Koordinat yang kita jumpa adalah yang pertama 0,40. Cikgu pun tulis 0,40. Yang kedua cikgu tulis 30, 20. Okey, dekat sini kita tulislah koordinat kita 30, 20. Okey, itu yang pertama. Kita keluarkan dulu. Okey, yang kedua dekat sini adalah yang warna hijau. X tambah Y lagi besar dan sama dengan 40. Okey, X tambah Y lagi besar daripada 40. Apa koordinat yang kita jumpa? Koordinat yang kita jumpa 0,40. Tulis 0,40 yang pertama. Yang kedua 5,35. 5,35. Ini yang kedua. Persamaan yang ketiga, kita teruskan X lagi kecil dan sama dengan Y. Dekat sini kita tulis X lagi kecil dan sama dengan Y. Dekat sini kita akan tengok koordinat 0, 0, 10, 10. Okey, kita tulis 0,0, 10,10. Okey, habis. Kenapa kita nak kena tulis ni? Sebab kamu kena faham, bila kamu pergi kepada nak buat graf, tak kisahlah graf tu apa pun, kamu kena buat dulu macam ni. Sebab apa? Sebab kita ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, X kita positif, Y kita positif. Bahagian yang kedua, X kita negatif, Y kita positif. Bahagian yang ketiga dekat sini, X kita negatif, Y kita pun negatif. Dan bahagian yang keempat kat sini, X kita adalah positif, Y kita negatif. Jadi dekat sini, cikgu tengok semua koordinat cikgu X dengan Y cikgu positif. Bermaksud dekat situ, cikgu hanya pakai satu bahagian. Iaitu cikgu pakai bahagian pertama sahaja. Faham ke semua? Sampai situ jelas? Sampai situ jelas ke? Faham, cikgu. Okey. Jadi bermakna dekat sini, kita boleh optimumkan kita punya graf untuk lebihkan buat bahagian pertama. Tu yang ramai buat salah tu. Okey. Sebagai contoh, kalau orang dia tak tahu, dia buat macam ni. Bila dia buat macam ni, dia kena faham, dia tak guna dekat bahagian kedua dengan bahagian ketiga, bahagian empat, dia tak guna sangat. Dia tak guna sangat. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati. Kita kena optimumkan bahagian satu, bermaksud bukanlah kita buang terus bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat ni, bukan. Kita lebihkan bahagian pertama. Jadi cara lebihkan bahagian pertama ni macam mana? Cara lebihkan bahagian pertama, mungkinlah kamu boleh tinggal 2 ke 3 bahagian untuk 2 ke 3 kotak untuk bahagian lain. Tapi dekat sini cikgu lebihkan bahagian pertama sebab koordinat yang cikgu jumpa X semua positif, Y semua positif. Boleh faham ke semua? Boleh go. Sorry, cikgu ni ke bawah lah. Ni cikgu ke bawah kan lah. Okey. Ini pun sebenarnya cikgu boleh je. Ini pun cikgu boleh je gerakkan dia macam ni. Cikgu optimumkan kepada bahagian yang pertama. Okey, cikgu nak teruskan pula. Sekarang kita isi paksi X dengan paksi Y. Okey, ini adalah X kita. X kita dia kata 2 cm kepada 10 unit.
Ada yang tak faham 2 cm tu apa? Ini dikira sebagai 2 cm. Jadi bila dia kata 10 unit, maksudnya okey, kamu punya paksi X kat atas pula dah. Okey, ni paksi X kat bawah. Jadi dekat sini dia kata paksi X 10 unit. Maksudnya 2 cm. Ni 2 cm, ni 2 cm. Ni 2 cm. Maksudnya kat sini kosong. Okey, setiap pergerakan kotak ke seterus kotak ke seterus kotaknya mesti 10. 10 tambah 10 lagi. 20 tambah 10 lagi. 30 tambah 10 lagi. 40 tambah 10 lagi. 50 tambah 10 lagi. 60. Jelas ke semua? Okey. Jelas ke kurang? Jelas, cikgu. Okey, habis. Selesai paksi X. Dan paksi X, kamu kena faham paksi X adalah untuk bilangan pokok rows. Bilangan pokok rows. Okey, kita pergi pula kepada paksi Y. Paksi Y dekat sini adalah untuk bilangan pokok orkid lah. Tapi dekat sini 2 cm kepada 5 unit. Maksudnya setiap kotak-kotak 5 tambah 5 lagi. Kamu dapat 10 tambah 5 lagi. Dapat 15 tambah 5 lagi. 20 tambah 5 lagi. 25 tambah 5 lagi. 30 tambah 5 lagi. 35 tambah 5 lagi. Kamu dapat kat sini 40. Sampai situ jelas ke semua? Okey. Ke kurang? Okey. Okey, baik. Jadi untuk paksi Y ni apa? Untuk Y ni dia bercakap tentang bilangan pokok orkid. Jadi, kita nak buat graf. Bila kita nak buat graf, kamu kena tengok betul-betul dekat depan. Okey, sekarang ni kamu tengok kepada yang warna biru. Untuk warna biru, koordinat pertama X kita 0, Y kita 40. Okey, dia dekat sini. Koordinat kedua 30, 20. X kita 30, Y kita 20. Dia dekat sini. Bila ada 2 titik koordinat, senanglah kamu untuk buat graf kamu. Dapat ke situ graf cikgu tunjuk tu? Okey, yang warna biru dapat? Warna biru dapat ke? Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada warna hijau. Warna hijau koordinat pertama 0, 40. X kita 0, Y kita 40. Okey, tempat yang sama. X kita 5. X kita 5 ni kalau kamu tak nampak ni cikgu garis. Cikgu buat garisan halus. X kita adalah 5. Lepas tu dia kata Y kita 35. Y kita 35. Bermakna ini adalah koordinat kita yang kedua. Jadi di sini kita akan dapat satu garisan baru iaitu yang warna hijau. Okey, sampai sini dapat ke untuk yang warna hijau tu? Dapat ke untuk yang warna hijau tu? Dapat, cikgu. Okey, habis. Yang seterusnya, selesai dah untuk yang warna hijau. Kita pergi kepada paksi X. Okey, sorry. Koordinat seterusnya. Okey, yang seterusnya 0,0. Okey, ini 0, 0. 10, 10. Ini kita punya X 10, Y kita 10 kat sini. Jadi dekat sini, kita dapatlah kita punya koordinat. Kita gariskan dia ke atas. Inilah kamu punya graf. Okey, selesai dekat sini. Sekarang bila dah siap graf, kita kena lorekkan. Okey, sebelum itulah cikgu nak ajar kamu satu benda, takut kamu terlupa. Okey, cikgu buat garis dia semua straight line. Kenapa? Sebab kamu kena faham. Bila garisan kamu punya lagi besar dan sama dengan ataupun lagi kecil sama dengan, dia straight line. Kalau kamu buat dia macam ni, kalau dia tak ada sama dengan, kamu kena pastikan dia putus-putus. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa semua tak ada putus-putus? Sebab semua persamaan kita adalah lagi kecil dan sama dengan dan lagi besar dan sama dengan. Jelas? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, habis Okey, cikgu teruskan. Minta maaf kalau cikgu laju. Tapi salin. Okey, untuk lorekan. Tak apalah, cikgu buat asing lah. Okey, sampai sini. Kita kalau boleh, kita tuliskanlah persamaan kita. Yang warna biru adalah 2X tambah 3Y lagi kecil dan sama dengan 120. Yang warna hijau, X tambah Y lagi besar dan sama dengan 40. Alamak, dia macam kacau line kan. Okey, cikgu buat asing sikit.
Okey, X tambah Y lagi besar 40 dan yang warna merah cikgu buat X lagi kecil dan sama dengan Y. Okey, sekarang cikgu nak ajar lorikkan. Kamu kena faham. Kamu kena faham kan cikgu dah kata dah. Dia ada 4 step. Step pertama mengeluarkan persamaan. Ini cara cikgu keluarkan persamaan. Cikgu ajar kamu satu-satu. Yang kedua adalah buat graf ketaksamaan linear. Jadi cara nak buat graf ketaksamaan linear, kamu kena dapatkan koordinat, baru kamu lakarkan graf. Dekat sini, cikgu dah ajar kamu step nombor 2. Nombor 3 nak lorikkan. Cikgu akan pergi kepada cara lorikkan. Untuk cara lorikkan ni, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk di page yang sebelah. Okey. Jadi cara lorikkan ni, lorikkan. Ni takut ramai yang tak faham kan? Okey, melorikkan bagi ketaksamaan linear ni, kamu faham Y je lah, senang cerita. Sebab kalau Y, bila dia lagi besar ataupun dia dalam keadaan lagi besar dan sama dengan kamu lorik belah atas. Kalau dia lagi kecil, ataupun lagi kecil dan sama dengan kita lorek belah bawah. Dapat nota cikgu? Dapat nota cikgu? Dapat cikgu. Okey, salin. Salin. Okey. Okey, kita pergi kepada cara lorikkan. Okey, yang pertama sekali, bila kamu nak melorikkan sesuatu, kamu kena pastikan variable kamu tu belah kiri. Sebagai contoh, X yang warna merah ni, X lagi kecil dan sama dengan Y. Kamu kena pastikan dia duduk belah kiri. Okey, Y duduk sini, X tu yang duduk sini. Jadi bila dia duduk sini, kamu kena faham, kamu kena terbalikkan balik persamaan ni. Sampai situ jelas ke? Kamu kena pastikan dia duduk belah kiri. Kamu kena pastikan dia duduk belah kiri. Ramai orang boleh buat tau. Ramai orang boleh buat. Tapi dia macam terlupa important. Orang kata benda yang penting macam ni. Ini adalah benda yang penting juga. Tapi dipandang sebelah mata. Bila kamu dah setkan nak buat Y, kamu kena pastikan Y tu duduk belah kiri. Ini untuk ketaksamaan. Jadi kalau kamu tak duduk belah kiri, kamu akan lorikkan tempat yang salah. Sebab dekat sini kamu akan nampak lagi kecil. Maksudnya lorik belah bawah. Salah. Sepatutnya kamu lorik belah atas. Nampak kat sini? Y lagi besar. Jadi kita lorik belah atas. Kita lorik belah atas. Kita buat tanda je. Kita buat tanda je. Jelas ke semua untuk Y yang warna merah? Boleh faham untuk warna merah? Boleh faham cikgu. Okey. Kita pergi pula kepada yang warna hijau. Untuk warna hijau, X tambah Y lagi besar daripada 40. Kamu nak buat Y. Pindahkan X tu ke sebelah. X ni positif, pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. Sekarang barulah Y dah duduk sorang-sorang. Jadi dekat sini kamu nampak dia lagi besar. Bila lagi besar, dia lorik belah atas. Maksudnya, untuk kamu punya persamaan yang garisan warna hijau, kamu lorik belah atas. Buat tanda macam ni je dulu. Dan akhir sekali kita pergi kepada yang warna biru. 2X tambah 3Y lagi kecil dan sama dengan 120. Ini tak ada masalah. 2X kita pindahkan positif, pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. 2X, 3 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi dekat sini cara dia adalah kamu nampak. Lagi kecil sama dengan. Bila lagi kecil sama dengan, dia dekat sini. Tadi untuk yang warna merah dengan warna hijau, dia dekat sini. Sekarang lagi kecil dan sama dengan dia ambil warna biru ni. Jadi apa? Dia lorik belah bawah. Jadi kita buat tanda je. Kita buat tanda je. Sampai situ jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey, cikgu nak tanya. Berapa ramai orang faham bila simbol ketaksamaan tu bertukar arah? Syafiq tahu bila simbol ketaksamaan tu bertukar arah? Apa maksud cikgu bertukar arah? Simbol ketaksamaan ni kalau kita tengok dekat sini, dia pandang kanan, dia pandang kiri, dia tak bertukar arah. Yang ni tak jadi masalah lah. Ini kita kontrakan dia. Kita terbalikkan jadi tak perlu tukar arah.
Maksud cikgu, dia tiba-tiba tengah-tengah ni dia tukar. Tadi pandang kiri, tiba-tiba pandang kanan. Syafiq tahu bila? Nilai Y berubah. Nilai Y berubah. Salah. Salah. Cara dia. Ni salin tau. Lepas ni cikgu nak padang. Bila dia bertukar arah, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, dia tak ada masalah. 2X ni positif, pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif 2X. Okey, perbezaan dia adalah tadi Y dia positif. Tadi Y dia positif. Sekarang 3 sebelah Y tadi positif. Sekarang 3 sebelah Y ni negatif. Jadi bila kamu pindahkan dia dalam yang benda dalam keadaan darab ataupun bahagi yang ada simbol negatif, memanglah kalau darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Tetapi bila dia ada simbol negatif, tadi dia pandang kiri, untuk jawapan akhir dia kena pandang kanan. Ini adalah situasi simbol ketaksamaan tu berubah. Pandang kanan, lepas tu pandang kiri. Jelas? Dapat ke semua nota cikgu? Cikgu. Berapa ni? Dah salin dah. Emira dapat nota cikgu Emira? Dapat cikgu. Okey. Jadi Cikgu. dekat sini, ya, siapa nak tanya tu? Selalu kalau dia tulis tolak negatif T, tolak tu macam mana atau dalam soalan? Apa tak faham? Kan dia punya persamaan, soalnya kalau dalam persamaan dia jarang 2x tolak. Soalnya dia akan tulis 2x tambah 3y segala macam tu kan. Macam mana atau kalau macam tiba-tiba dia tolak. Ini cikgu buat. Cikgu nak nampakkan dekat kamu sebagai contoh bila dia berubah. Sekejap dia pandang kiri, tiba-tiba pandang kanan. Ni contoh. Jelas ke Amar? Dia tetap ni. Cuma cikgu nak nampakkan contoh. Bila simbol ketaksamaan ni tiba-tiba pandang daripada kiri, tiba-tiba pandang kanan. Okey dah cikgu nak padam takut kamu confuse ni. Dah salin dah? Dah cikgu. Okey, cikgu padam. Okey, jadi dekat sini mana kawasan yang kamu kena lorekkan? Kamu kena cari kawasan yang mana dia jumpa tiga-tiga warna. Jadi dekat sini kawasan yang jumpa tiga-tiga warna adalah di sini. Jadi cikgu pun lorekkanlah. Kalau cikgu lorekkan pakai warna hitam lah. Dah, cikgu dah jumpa dah lorekkan dia. Inilah cara melorekkan. Jadi dekat sini untuk cara lorekkan cikgu dah ajar dah. Jelas ke semua nombor 3 ni? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Okey, Kadafi. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan C. Kita tengok C. Ramai orang tak tahu ni juga cara nak buat soalan C ni. Okey, cikgu terangkan kenapa kamu cari kawasan lorekan tu. Cikgu nak tanya Emira. Emira, kenapa kita nak kena jumpa kawasan lorekan tu, Emira? Tak tahu cikgu. Okey, kawasan lorekan tu sepanjang kamu berada kawasan lorekan tu, spend kamu akan kurang daripada RM600. Okey. Jadi apa maksud cikgu? Kok pening. Okey, sekarang ni kita baca balik soalan A. Hanis ada RM600. Okey. Daripada lorekan ni, praktikal dia adalah selagi kamu punya koordinat, kamu jumpa dekat dalam lorekan ni, kamu takkan lebih RM600. Hanis takkan berbelanja RM600 selagi dia berbelanja berada dalam koordinat ni. Tetapi kalau Hanis berbelanja lebih daripada dalam luar koordinat yang cikgu lorekkan ni, Hanis akan berbelanja lebih RM600. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu. Itu fungsi lorekan. Sebagai contoh. Okey, sekarang kita nak tengok Hanis berbelanja kan? Okey, Hanis berbelanja. Kita tengok 10x tambah 15y. Okey, kita tengok 10. Okey, untuk siapa-siapa yang pening, masing-masing boleh tengok kat depan. Sekarang ni bunga ros RM10, bunga orkid RM15. Okey. Tengok bunga ros adalah RM10 satu. Lepas tu kita pergi kepada bunga orkid
RM15 satu. Okey, kita tengok. Kita ambil satu koordinat kita ambil satu koordinat dekat luar ni. Okey, kita ambil satu koordinat dekat luar ni. Nampak ke koordinat cikgu buat cikgu bulatkan tu? Nampak? Nampak ke? Ke tak nampak? Nampak, Ni. Nampak Okey, baik. cikgu. Jadi Nampak. koordinat ni X dia 20 dan Y kita 35. Jadi kita tengok berapa jumlah duit yang Hanis keluarkan kalau dia dekat luar lorekan ni. Kita tengok X kita 20, Y kita 35. Jadi okey. X tu apa? X tu adalah rus. Bermakna RM10 darabkan dengan 20. Tambah orkid pula. Orkid RM15. RM15 darabkan dengan 35. Sebab Y ni untuk orkid dekat atas. Jadi kita pun tekanlah kalkulator 10 darab 10, 20 tambah 15, 35. Kat sini kamu akan tekan, kamu akan dapat RM725. Sebab dia dekat luar. Dia jauh daripada kawasan lorekan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey. Tengok ni. Ni contoh pertama. Ni contoh tau. Contoh. Kamu jangan pening pula. Ni contoh. Contoh kedua, cikgu nak ambil satu koordinat yang dekat dengan lorekan. Kamu bila makin dekat dengan lorekan, nilai yang kamu berbelanja akan menghampiri RM600. Ya ke? Kita tengok dekat sini pula. Okey. Nampak ke nampak ke koordinat yang cikgu bulatkan tu? Nampak ke? Nampak, cikgu. Okey. Sekarang X kita 10, Y kita 35. Jadi X kita dan Y kita. Kita tengok. Kita tengok. Koordinat yang kedua adalah RM10. Rows ni untuk X. X dia sekarang 10. Jadi 10 darab 10 tambah. Okey, sekarang RM15 untuk orkid. RM15 dia ada 35. Dia ada 35. Jadi dekat sini kita kira 10 darab 10 tambah 15 darab dengan 35. Kamu akan dapat RM625. Jelas ke semua? Kenapa dia makin kecil? Kenapa dia nak mendekati 600? Sebab kawasan lorekan ni adalah kawasan dia berbelanja RM600 ke bawah. Jelas? Koordinat nombor 2 ni boleh faham? Koordinat nombor 2 ni. Jelas, cikgu. Okey. Cikgu ambil satu koordinat kalau dia pergi kepada belah dalam pula. Tengok Okey, koordinat belah dalam. Kita ambil satu koordinat belah dalam. Okey, kita pergi kepada koordinat ni. Cikgu buat warna merah lah. Nampak sikit kan? Okey, ni warna merah ni. Okey, warna merah ni koordinat tau. Koordinat ni. Okey, koordinat ni X kita 20. X kita adalah 20. Y kita adalah 25. Ni X, ini Y. Jadi masing-masing boleh tengok koordinat warna merah ni. Okey, untuk harga pokok bunga ros RM10. Okey, X kita ada 20. Okey, masuk 20. Tambah, okey, orkid kita RM15. Jadi untuk RM15, Y kita 25. Okey, kita tekan kalkulator. 10 darab 20 tambah 15 darab 25 dekat sini kamu akan dapat RM575. Kenapa? Sebab dia berada dalam lorekan. Bila kamu lorek dekat tengah-tengah ni, dekat kawasan tengah-tengah ni kamu lorek, kamu akan dapat bawah RM600. Jelas? Boleh faham? Okey kan? Jelas kan? Okey, baik. Macam mana nak dapat 600? Macam mana nak dapat 600? Okey, dekat kawasan lorekan kamu bagi dia sentuh dekat dia punya pagar. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada koordinat warna biru ni. Okey, tengok warna biru ni. Okey, X kita adalah 10, Y kita 30. Ini X kita, ini Y kita. Kita tengok. Okey, RM10 untuk ros. Kita X kita 10. Okey, darab dengan 10 tambah untuk orkid RM15. Berapa bilangan orkid pula? 30. Jadi dekat sini kita pun tekan kalkulator. 10 darab dengan 10 tambah 15 darab dengan 30 dekat sini. Alamak, tak dapat lah. 15 darab dengan 30, 10, 10. Ya 10, 10 tambah 15 darab 30. Ya, Bazil.
Boleh tak pakai yang 24 tu je? Ha? Apa? Kalau kita pakai bunga orkid tu, kita pakai 24 pokok darab 15. Lepas tu kita tolakkan dengan narata, tolak 24 darab 15 tu, kita dapat bilangan maksimum untuk bunga ros ni dia boleh beli. Okey, jap cikgu tunjuk ni dulu. Ni 550. Tak apalah, senang cerita. Bila kamu dekat kawasan yang lorekan ni, kamu berbelanja kurang daripada RM600. Kalau kamu punya koordinat luar, kamu akan dapat lebih RM600. Cikgu nak kamu faham sampai situ dulu. Jelas ke semua untuk sampai situ? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak jawab soalan ni okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk je lah sebab ramai yang tak tahu pasal benda ni. Jadi cikgu tunjuk. Itu cara praktikal dia. Itu cara praktikal dia. Okey, untuk jawab soalan minimum dengan maksimum ni masing-masing boleh tengok. Okey. Untuk maksimum ni, cari bilangan minimum dan maksimum bagi pokok bunga ros. Pokok bunga ros adalah kita punya X yang dibeli sekiranya dia dah beli 24 bunga orkid. Jadi dekat sini kita ada, ini Y kita, 24 bunga orkid. Jadi daripada sini, kita dah ada nilai Y. Y kita sama dengan 24. Jadi kamu pergi dekat kamu punya paksi Y, kamu cari 24. Okey, ini 24 kita. Okey, bila kita cari dekat sini, kita tengok. Nilai minimum adalah dekat sini. Nilai maksimum adalah dekat sini. Itu adalah kamu punya nilai minimum dan nilai maksimum bilangan pokok yang kamu boleh beli untuk bunga ros. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Dekat sini cikgu dapat dia lebih sikit daripada 10, cikgu ambil 16. Dekat sini bawah daripada garis tengah ni cikgu ambil 24. Jadi minimum cikgu akan dapat 16, maksimum cikgu dapat 24. Nanti kamu try lah, okey. Dan apa minimum dengan maksimum ni? Maksudnya dia boleh berbelanja 16 pokok bunga ros sekiranya dia beli 24 bunga orkid. Okey, kalau lebih nilai maksimum macam mana? Kamu akan dapati nilai koordinat dia akan keluar daripada lorekan. Bila keluar daripada lorekan, nilai berbelanja akan lebih RM600. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey Lama cikgu. cikgu dah habis sejam dah kat sini. Okey, jadi ini sebenarnya yang cikgu ajar ni dah cover satu topik terus. Bazil, jelas ke Bazil? Cikgu. Ya. Boleh ulang tak? Yang mana? Yang tu lah, yang pasal cikgu buat tadi yang dapat min dia tu yang paling kurang tu. Okey. Jadi dekat sini dia kata Y. Dia tengok cari bilangan minimum dan maksimum bagi pokok bunga ros. Ros ni kan dia dekat X. Nampak kat situ, jelas ke Bazil? Jelas cikgu. Okey. Yang boleh dibeli sekiranya Hanis dah beli 24 bunga orkid. Jadi orkid kan kita punya Y. Jadi kita ada nilai Y. Y kita 24. Daripada paksi Y kita cari Y sama dengan 24 dekat sini. Okey, cikgu pergi lalu cikgu punya kawasan lorekan. Tempat dia bertembung nak masuk kawasan lorekan ni adalah nilai minimum. Dan sebelum dia keluar daripada kawasan lorekan, itu adalah nilai maksimum. Jelas? Jelas cikgu. Itu. Lepas tu kamu bawa dia ke bawah. Bawa dia pergi paksi X. Kenapa paksi X? Sebab paksi X bercakap tentang bilangan arus. Jelas? Maksudnya kita ke kanan, lepas tu ke bawah tengok bila dah langgar garisan. Yes. Ni sebelum dia masuk melangkah kepada kawasan lorekan, ini adalah nilai minimum. Sebelum dia keluar daripada kawasan lorekan, inilah nilai maksimum dia. Jelas ke? Cikgu, jadi untuk soalan yang macam ni kita kena garis ya cikgu? Yes, kena gariskan.
Sebab tu cikgu cakap, kalau kamu salah persamaan, kamu akan salah buat garis lurus. Bila kamu salah buat garis lurus, kamu akan salah luraikan. Bila kamu salah luraikan, kamu akan salah keluarkan nilai minimum dan nilai maksimum. Jelas ke Bazil? Dapat cikgu. Okey, Amar. Okey, Amar. Okey cikgu. Okey, Syafiq macam mana Syafiq? Jelas ke Syafiq? Jelas cikgu. Okey. Emira, macam mana Emira? Nampak ke kurang Emira? Okey, cikgu. Okey, Jadi ini sebenarnya ni cikgu ajar ni dah cover satu bab dah. Dah cover satu bab yang kamu belajar masa form 4. Jadi dekat sini sebab itulah cikgu tunjuk dulu awal-awal apa yang cikgu nak ajar. Ada 4 step ni kamu kena fahamkan. Jadi nanti cikgu nanti kamu screenshot lah. Kamu screenshot lah terus. Cikgu cuba buat sekemas yang mungkin lah. Ni page pertama cara keluarkan persamaan. Page kedua cara cikgu cari dua koordinat. Sebab apa? Sebab bila kita jumpa dua koordinat baru kita boleh buat garis lurus. Okey, yang ketiga adalah dekat sini cikgu daripada koordinat yang cikgu jumpa, cikgu buat skala dan cikgu dapatkan garis lurus. Okey, dan yang seterusnya adalah cikgu buat luraikan dan cikgu selesaikan nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, habis cikgu tutup soalan ni. Jelas ke semua? Alright tak alright tu? Alright tak alright? Nak dengar suara sikit, okey ke? Okay, go. Alright. Okey. Cikgu. Okey, habis. Habis. Okey. Sebab itulah kita buat kelas. Sebab walaupun soalan ni, bila kamu memahami soalan ni, walaupun markah dia 3, 4, 7, 2, 9 markah kot. Sayanglah kalau kita hilang 9 markah. Kita dah belajar tu. Sebab tu lama sikit lah. Okey, selesai dah. Cikgu masih lagi bahagian B ni. Cikgu pergi kepada soalan 15. Jadi soalan 15 ni, cikgu nak tanya kamu. Dalam sukatan serakan, ini adalah soalan bercakap tentang sukatan serakan. Sukatan serakan kita ada form 4 dengan kita ada form 5. Cikgu nak tanya kamu, ni sukatan serakan form 4 ke form 5? Form 4 ke form 5? Form 5. Form 5, pandai. Bila kamu nampak data kamu dalam keadaan range, data dalam range, maksudnya dia ada nilai minimum dan nilai maksimum. Maksudnya sesuatu data tu 0 hingga 2, 3 hingga 5. Maksudnya adalah sukatan serakan untuk form 5. Kalau data tu tak ada range, maksudnya dia tunjuk kat sini 1, dia tunjuk kat sini 4, dia tunjuk kat sini 7. Itu adalah kamu punya form 4. Jelas ke semua? Boleh beza? Boleh cikgu. Okey, selesai. Okey, kena faham juga sampai situ. Jadi masing-masing dekat sini kita nak buat OGIF. Kita nak buat OGIF. Okey. Jadi bila kita nak buat OGIF, kamu kena faham. Kamu kena faham satu benda. Bila kamu nak buat OGIF, kamu kena menampakkan kamu punya data. Untuk paksi X adalah kamu punya data. Data kamu adalah berkaitan dengan jisim. Okey, habis. Dan bila kamu nak buat OGIF, kamu punya paksi Y mesti bercakap tentang kekerapan. Tetapi bila kita buat OGIF, bentuk OGIF ni dia akan sama. Dia tak boleh lain. Bentuk OGIF ni dia macam ni. Dia senang cerita macam ni. Macam tu. Sebab apa? Sebab dekat sini Y dia memang pakai kekerapan, tetapi dia pakai kekerapan longgokan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, habis. Jadi untuk dapat kekerapan longgokan dengan data ni, masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan ajar kamu. Okey. Jadi untuk kita dapatkan kita punya data, untuk dapatkan kita punya data, iaitu paksi X kita. Sekejap, Okey. Untuk dapatkan kita punya data, macam mana kita nak buat 0 hingga 20 ni? Macam mana kita nak buat 0 hingga 20? Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana dia menyelesaikan. 100 bungkusan. Okey.
Okey, jadi kita akan pergi kepada kekerapan longgokan dulu. Okey. Amal, macam mana nak buat kekerapan longgokan? Yang kena tambah setiap semua tu 12 tambah 18 tambah 54. Okey, pandai. Jadi kekerapan longgokan dekat sini adalah yang pertama. Kamu tengok dekat sini. 12. 12. Ni paksi Y. Kekerapan longgokan kamu punya paksi Y. Sebab nak buat kiraan kat sini, cikgu buat paksi Y dulu. Okey. Jadi untuk paksi Y yang pertama 12. Lepas tu kita pergi dekat sini 12 tambah 18. 12 tambah 18 kamu dapat 30. Kemudian jangan ambil 18 tambah 34. Ambil 30. Ambil 30 sekarang ni. 30 tambah 34. Jadi 30 tambah 34 kamu dapat 64. Jangan ambil 60, jangan ambil 34. Ambil 64. 64 tambah dengan 20. Jadi kamu akan dapat 84. 84 tambah 10. Ni 84 tambah 10. Jadi dekat sini kamu akan dapat 94. Dan akhir sekali 94 tambah dengan 60, kamu dapat 100. Jelas ke semua cara cikgu buat kekerapan longgokan? Boleh faham? Faham cikgu? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Alright, jangan salah tau. Bila kamu salah kekerapan longgokan, salahlah juga kamu punya yang lain. Okey, untuk paksi X, untuk data dia adalah yang pertama, cikgu nak bagi kamu jelas benda ni. Okey, apabila data kamu tidak bermula dengan kosong, kamu ambil titik tengah antara contoh kamu ambil 10 hingga 15. Contoh data kamu kalau 10 hingga 15, untuk data X kamu ambil titik tengah dia dekat sini. 10 tambah 15 bahagi 2. Tetapi bila dia mula dengan kosong, kamu kena pastikan kamu tak ambil yang tengah-tengah ni. Jadi nak ambil yang mana? Kamu ambil tengah-tengah ni. Jadi bila nak ambil yang tengah-tengah yang warna merah ni, ambil data 2 dengan 3, 2 tambah 3 bahagi 2, kamu dapat 2.5. Jadi untuk X kamu yang pertama adalah 2.5. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Untuk yang seterusnya, samalah. Sini 5, sini 6. 5 tambah dengan 6 bahagi 2, kamu akan dapat 5.5. Jadi dia 5.5. Okey, seterusnya dekat sini kita dapat 8.5. Ni 8.5. Kita tambah yang ni 11.5. 11.5. Yang ni 14.5. 14.5. Dan akhir sekali 17.5. 17.5. Sampai situ okey ke cara cikgu keluarkan paksi X tu? Okey, cikgu. Okey, cikgu. habis. Okey. Barulah kita buat graf. Jadi untuk buat graf, kamu kena pilih skala yang sesuai. Skala yang sesuai dekat sini adalah yang pertama sekali, cikgu akan terangkan kamu punya paksi X. Untuk paksi X kamu, dia dah memang dalam skala. Sebab apa? Kamu boleh tengok kat sini perubahan dia. 5.5 tolak 2.5, kamu dapat 3. Kamu akan nampak perubahan dia tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Jadi bila dia dalam keadaan pola yang sama, tak jadi masalah. Kamu boleh terus. Sini kosong, kamu boleh terus tulis. Tambah 3. Lepas, bukan tambah 3 lah. Kamu tulis 2.5. Lepas tu kamu tulis 5.5. Lepas tu 8.5. Lepas tu 11.5. Lepas tu 14.5. Akhir sekali 17.5. Ini tak jadi masalah. Sampai sini jelas? Boleh faham? Okey. Jelas cikgu. Boleh, cikgu. Yang kedua, paksi Y ni kamu tengok perubahan dia. Okey.
30 tolak 12. Kamu akan dapat sini tambah 18. 64 tolak 30. Kamu akan dapat sini tambah 34 pula. Jadi dia punya pola tu berbeza. Jadi kamu kena setkan satu skala. Kamu kena setkan satu skala. Cara nak setkan skala dekat sini, kamu tengok maksimum dia berapa. Maksimum dia 100. Jadi kalau maksimum dia 100, kamu kena tengok ada berapa kamu punya garis kecil untuk sampai kepada 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kamu nampak Okey. Jadi dekat sini, bila cikgu buat skala yang lain, dia tak jadi masalah. Contoh, ada student cikgu kan, dia cakap, cikgu saya nak buat 20, 40, 60, 80, 100. Boleh, tak jadi masalah. Tetapi kamu punya graf tidak optimum. Tidak optimum akan membawa kepada kamu punya koordinat akan terlari sedikit. Sampai situ jelas? Boleh faham? Jelas, Okey. cikgu. Jadi kita tak boleh nak buat dia dalam keadaan optimum sebab dia berhenti sampai separuh graf. Maksudnya dekat sini kita guna separuh je graf. Kita tak nak guna separuh, kita nak guna semua. Jadi bila kita nak guna semua, kita buat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lepas tu nak buat macam mana? Kalau cikgu boleh gerakkan lah. Kamu kena setkan betul-betul lah. Okey. Sebab cikgu pakai apps Okey. Jadi masing-masing cikgu akan teruskan. Tak apalah. Atas ni 100. Okey. Jadi graf yang terbaik, tak kisahlah tajuk apa pun, adalah satu graf yang kamu buat penggunaan kertas graf tu secara optimum. Tu graf yang terbaik. Tu graf yang terbaik. Okey, lepas tu buat apa? Plotkan. Untuk OGIF, koordinat pertama, X kita 2.5, Y kita 12. Jadi, alamak, dia terlari sikit. Dekat sini cikgu kena ke ataskan sikit. Okey. Okey, Y kita 12. Okey, dapatlah dekat sini. Okey, 5.5, Y kita 30. Okey, dapatlah dekat sini. 8.5, Y kita 64. Ini 60. Okey, 4 bawah daripada garis 65 ni. Okey, ni. Okey, 11.5, 84. Okey, 80 bawah dia. Ni 84. Okey, sekejap Okey. Okey, 14.5, 94. Okey, 94. Ini 90. Okey, bawah ni 94. Dan akhir sekali 17.5, 100. 100 tu atas tu lah. Jadi untuk OGIF, kamu kena pastikan kamu kena mula daripada bawah. Kalau kamu punya data ni bukan tak dekat dengan kosong, kamu kena mula juga daripada bawah. Jelas sampai situ untuk OGIF? Jelas? Boleh faham? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Daripada sini, cikgu zoom out lah. Cikgu nak dapatkan data yang betul lah. Ini 100. Daripada sini barulah cikgu buat OGIF. Untuk buat OGIF, sila jangan pakai pembaris. Cikgu gariskan lah. Cuma garisan cikgu tak berapa tepat lah. Sebab cikgu punya komputer terlalu licin. Macam tu lah. Senang cerita macam tu. Okey. Penting tak garisan ni, Bazil? Penting tak garisan ni, Bazil? Penting, cikgu. Penting. Amira, kenapa garisan ni penting, Amira? Sebab boleh cari data. Yes. Jadi, masing-masing macam mana garisan ni mainkan peranan dalam mencari data? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana garisan ni mencari data. Okey, untuk mencari data di hadapan, kita akan pergi kepada tentukan kuartil pertama. Masing-masing boleh tengok Okey. Tengok Cikgu akan dapat jawapan yang salah. Cikgu yakin. Kalau kamu tengok skema, cikgu akan dapat jawapan yang salah. Cikgu yakin. Kenapa? Sebab cikgu punya graf pelik. Bukan pelik lah. Orang kata tak licin. Tak licin. Tak licin ni, nak licin ni kamu kena pastikan curve kamu cantik.
Dan pastikan kamu punya garisan OG itu jumpa tepat dekat koordinat kamu. Macam tu cara dia. Okey, habis dah. Okey, tentukan kuartil pertama. Macam mana nak cari kuartil pertama? Masing-masing boleh tengok. Kuartil pertama. Kuartil pertama adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan adalah 100. Jadi dekat sini kita akan dapat 25. Jadi kena ingat tau ini kekerapan. Jadi 25 nak ambil dekat mana? 25 ni dia jatuh dekat sini. 25. Jadi kita bukan nak jawapan kekerapan. Kita nak jawapan data. Jadi daripada sinilah kamu pergi dekat graf kamu. Inilah data kamu kalau kamu minta kuartil pertama. Jadi dekat sini cikgu akan dapat 4.9. Cikgu buat je lah. Cikgu ikut skema. Jadi dekat sini cikgu akan dapat untuk paksi X cikgu. Paksi X ni data tau. X ni data. X mesti dia kena data. Y itu kegerapan. Jadi data cikgu adalah sama dengan 4.9. Jelas ke untuk kuartil pertama? Okey. Cikgu, Jelas. Ya, Amar. kalau terus tulis kat bawahnya jawapan tak bagi tahu dia data ke apa boleh? Kalau boleh kita tulis. Kita nak bagi nampak. Kita tulis dua-dua senang cerita. Kita tulis dua-dua. Boleh, Amar? Boleh cikgu. Kita tulis dua-dua. Okey, seterusnya kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Kalau kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data. Jadi dekat sini kamu pun tekanlah kalkulator, kamu dapat 75. Cari mana 75? 75 dia berada dekat sini. Jadi inilah 75 kita daripada sini tarik. Tarik. Okey, cikgu dapat betul-betul dekat tengah kalau okey sama Cikgu punya jawapan sama macam skema. Okey. Jadi licin jugalah. Okey. Jadi dekat sini data cikgu adalah X sama dengan 10. Dan yang terakhir adalah dia suruh lukis plot kotak. Okey, untuk lukis plot kotak masing-masing boleh tengok di hadapan. Plot kotak yang pertama sekali ini adalah data minimum. Salin ni nota cikgu ni. Okey, yang kedua dekat sini kita ambil dia kuartil pertama. Ini kuartil pertama. Yang seterusnya kita ada kuartil ketiga. Dan yang terakhir dekat sini kita ada data maksimum. Jadi jangan lupa ada satu lagi benda. Dekat sini kita ada penambahan, kita kena ada median. Kita kena ada dia punya median. Okey, jadi dekat sini median kita tak jumpa lagi. Median tu apa? Median adalah 1/2 daripada jumlah data. Kita dapat 50. Mana 50 kita? Ini median kita. Ini median kita. Jadi mana data kita? Tarik. Tarik. Okey. Samalah. Okey. Median cikgu lari sikit. Median cikgu lari sikit. Cikgu dapat dia 7.5. Jawapan skema 7.3. Nampak? Kenapa lari? Sebab dekat sini cikgu tak licin. Cikgu tak licin. Nampak tak? Nampak tak Amar? Cikgu tak licin. Nampak? Nampak cikgu. Syafiq nampak ke cikgu tak licin ni? Nampak cikgu. Cikgu tak betulkan lah. Sebab cikgu memang susah sikit lah. Sebab cikgu pakai komputer. Susah. Okey. Tapi kamu nanti sila bagi licin. Jadi dekat sini cikgu jumpa X ataupun data cikgu adalah 7.5. Habis. Jadi nak buat plot kotak tu macam mana? Okey. Nak buat plot kotak adalah... senang cerita cikgu buat je lah. Nanti kamu plotkan Takut tak sempat pula bahagian C cikgu. Cikgu ada setengah jam lagi. Okey, untuk plot kotak data minimum dia mula dengan kosong. Jadi kosong. Dah kuartil pertama tadi kita jumpa 4.9. 4.9.
Median kita jumpa 7.5. 7.5. Kuartil ketiga kita jumpa 10. 10. Dan data maksimum dekat sini adalah 17.5. Ni 17.5. Ni 17.5. Nanti kamu buat dia dalam ikut skala yang betul. Kamu buat dia ikut skala yang betul. Tapi macam ni lah kamu punya plot kotak. Jelas ke? Cikgu buat macam tu je. Boleh ke? Boleh cikgu. Tu cikgu tunjuk tu. Salin. Salin. Okey, ni plot kotak cikgu. Emira okey ke Emira setakat ni? Okey cikgu. Okey, Adila boleh follow lagi tak ni Adila? Boleh cikgu. Ni Okey, semoga jelas lah. Selesai dah soalan cikgu. Okey. Cikgu nak pergi kepada bahagian C. Cikgu nak jawab soalan yang mungkin soalan yang terakhir. Sebab kalau cikgu orang kata takut tak sempat. Okey, sorry. Ini untuk soalan C. Ini jawapan dia pencong ke kanan. Pencong ke kanan. Jawapan dia. Nak tahu bentuk pencong kanan ke pencong kiri ke, buka buku teks. Dalam buku teks dia ada bagi tahulah. Ada 5 jenis bentuk. Bentuk seragam, pencong kanan, pencong kiri, bentuk loceng. Tak apalah cikgu buka lah. Takut kamu tak nampak kan. Tunjuk juga. Nanti kan kamu main buat je. Nanti kan kalau cikgu habis kelas ni kamu tak buka dah. Okay. Ni. Biar dalam rakaman ni ada nota. Cikgu pun lupa bab berapa, bab 8 rasanya. Kan? Bab 7. Ya cikgu cari nota untuk kamu Bentuk-bentuk pencong kanan. Ni. Okey, ada 4. Cikgu ada 5 sebenarnya, tapi tak apalah, kita ambil 4 je dulu ni Kalau campur ni pemboleh ubah ni bentuk J, bimot. Dia ada bentuk-bentuk lain juga, tapi kamu punya silibus ada 4 ni je. Pencong kanan, pencong kiri, seragam dan bentuk loceng. Ini adalah bentuk-bentuk dia lah. Ni bentuk histogram. Okey, Cikgu. jelas Ya, Bazil. Kenapa cikgu kata yang kita orang punya pensel ke kanan? Kenapa cikgu? pencong ke kanan? Okey, bentuk dia jangan tengok ogif. Ogif memang ni bentuk dia. Ogif memang macam ni bentuk dia. Ogif, kamu pergilah macam mana pun data tu, kamu akan nampak macam ni je. Sebab apa? Sebab dia pakai kekerapan longgokan. Macam mana kamu nak tahu dia pencong ke kanan ke, pencong ke kiri ke, seragam ke, bentuk loceng? Kamu tengok data kamu. Kamu tengok data kamu. Kalau tak nampak, tak apalah cikgu tunjuklah. Okey. Jadi, untuk tahu bentuk, sila pergi kepada histogram, bukan ogif. Jadi, cara nak tengok dia adalah kamu tengok susunan data kamu. Okey, jadi dekat sini kita tengok susunan data kita, ya. Okey, masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, tengok Data kita dekat belah kiri kita berat. Data kita dekat belah kiri kita berat. Dekat sini data kita ringan. Okey, kalau tak nampak juga cikgu tunjuk Cikgu tunjuk. Cikgu takut kamu pening. Takut cikgu buat macam tu kamu pening Okey. Jadi contohnya lah cikgu buat skala ya. Ini cikgu lakarkan sahaja. Okey. Contoh ya. Kamu jangan pening pula. Ini 10. Tak boleh 10. Kejap cikgu buat lagi. Ni cara nak tentukan dia. Ni cara dia tahu. Cara nak tentukan dia pencong kanan ke pencong kiri ke. Kamu just buat satu lakaran mudah. Okey, cikgu ikut skala sebab cikgu nak bagi kamu nampak. Sini 10, 20, 30, 40. Ni data pertama, data kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni 12. Okey, katakanlah kat sini. Ni 18. Okey, dekat sini. Ini 34. Okey lah, dia dekat sini.
Okey, ini 20. Dia turun sikit 20 dia dekat sini. Okey, ini 6. 6 dia dekat belah bawah ni. Jadi, kamu akan nampak kamu punya graf dia berat belah kiri. Bila dia berat belah kiri, ni kamu tengok bila dia berat belah kiri, dia puncak dia berat belah kiri ni. Ni dia berat belah kiri, kita cakap dia pencong ke kanan. Nampak ke Bazil? Maksudnya dia macam smooth dia ke sini. Nampak ke Bazil? Saya nampak macam bentuk loceng. Tak. Ni bukan bentuk loceng. Ni bukan bentuk loceng. Kalau bentuk loceng, kamu akan ada data yang lebih kurang sama. Contoh kalau sini 12 kan, sini pun mesti antara 10 ataupun 11. Data dia tak lari jauh. Ini kira pencong ke kanan. Okey. Jelas ke semua? Okey ke Wazir? Cikgu, Ya. apa beza dia dengan pension kiri yang satu lagi tu? Pencong kiri, data dia berat belah kanan. Maksudnya data dia besar belah kanan. Nampak? Yang tinggi ni belah kanan. Kamu tengok bentuk je lah. Hafal bentuk je. Ini masuk data lah. Ini masuk data. Okey, mana data yang normal? Cikgu nak tanya kamu. Mana data yang normal? Mana data yang normal? Cikgu lewat dah ni. Mana data yang normal? Amar, mana data yang normal, Amar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Mana data yang normal? Yang 34 tu. Bukan. Bentuk apa yang pegang data yang normal? Data yang orang kata, data yang semua orang nak. Seragam. Bukan, salah. Okey, data yang normal adalah bentuk loceng. Sebagai contoh, kita ambil grade kamu. A, B, C, D, E. Okey, contoh. E kita nak sikit. A pun kita nak sikit. Yang tengah-tengah ni antara B dengan C kita nak banyak. Inilah data yang seragam. Maksudnya kalau kamu dapat kat sini, kalau guru kamu dapat kamu punya bentuk loceng, kamu punya pemarkahan untuk matematik ataupun subjek lain, maksudnya guru kamu berjaya. Tapi ada gagal. Okey, itu normal. Kita tak boleh cakap macam sekarang cikgu tengah ajar, cikgu tak boleh cakap semua orang faham 100% apa cikgu ajar. Tetapi apa yang kita nak, ramai yang sederhana ni boleh faham. Yang A ni kena sikit. Sebenarnya kena sikit. Sebab apa? Sebab kita nak kategorikan dia, okey, dia pandai. Maksudnya dia berjaya melepasi satu tahap yang mana golongan pertengahan sangkut. Boleh faham ke semua? Jelas? Kita tak faham? Jelas cikgu. Okey. Okey, selesai dah. Sampai situ je lah. Okey, sampai situ je. Okey, kamu ni diam je. Risau cikgu ingat tak faham tadi. Amar, okey Amar? Okey cikgu. Okey, Zarif okey ke Zarif? Okey, Cikgu. Ingat bentuk yang ideal adalah bentuk loceng. Okey, habis dah. Okey, 2 soalan pun banyak dah. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian C. Okey. Okey, jadi cikgu minta maaf yang pertama sekali mungkinlah tak sempat buat soalan 17. Cikgu akan buat soalan 16. Tapi cikgu akan terangkan sekali dengan penerangan dia lah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk soalan 16 Okey, masih follow lagi ke ni? Nak dengar suara sikit. Masih follow lagi ke? Ya. Masih cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada belah atas. SMK Perwira telah mengadakan kejohanan olahraga tahunan terbuka pada bulan Julai yang lalu. Kejohanan kali ini dibuat secara terbuka dengan menjemput pasukan-pasukan dari sekolah sekitar daerah yang lain. Jadi kat sini ingatlah bila kita dah baca satu soalan, kamu keluarkan maklumat. Bila kamu tak keluarkan maklumat, kamu macam ibarat tak menolong diri kamu sendiri.
Sebab bila baca macam ni, kamu jadi macam serabut. Jadi bila kita keluarkan maklumat, kita jadi macam, kita tahu apa yang kita nak buat. Oh, step lepas nak buat apa lepas ni. Maksudnya kita ringkaskan. Contoh kalau dekat sini, kan ayat yang pertama ni, pening sangat. Kamu tulis je lah kejohanan olahraga terbuka. Kejohanan olahraga sahaja pun boleh. Supaya cikgu tahu, oh, cikgu punya maklumat adalah tentang kejohanan olahraga. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada soalan A. Terdapat M pasukan yang menyertai kejohanan. Jadi dekat sini M ni apa? M adalah tentang bilangan penyertaan pasukan. Tulislah. Ada yang tanya cikgu tapi kertas dia kosong. Maksudnya dia tak cuba tulis. Okey, 10 orang peserta setiap pasukan. Bilangan M pasukan yang menyertai kejohanan dengan satu pasukan dia bagi tahu apa? Ada 10 peserta. Nampak tu. Okey. Dan 3 pasukan pula dengan N peserta setiap pasukan. Jadi dekat sini dia kata 3 pasukan. Dia keluarkan maklumat yang lain. Okey, tadi kita bercakap tentang M ni bilangan penyertaan bagi pasukan. Satu pasukan ada 10 orang. Tiba-tiba kita pergi kepada N. N adalah peserta setiap pasukan. Dan 3 pasukan pula dengan N peserta setiap pasukan ni maksudnya dia totalkan. Ada 3 pasukan tu dia mungkin lebih ataupun mungkin kurang daripada 30 daripada 10 orang satu pasukan. Jadi dekat sini kamu tulislah 3 pasukan dengan N peserta. Jadi kena faham kena faham. Okey, kalau tak faham juga cikgu tunjuklah. Okey, sekarang ni ada kejohanan olahraga. Kejohanan olahraga ni dia ada banyaklah penyertaan tapi kita tak tahu. Jadi kita wakilkan dengan M. Sepatutnya bilangan peserta tu satu pasukan 10 orang. Tetapi ada 3 pasukan yang mungkin lebih 10 orang ataupun mungkin kurang 10 orang. Okey. Jadi dekat sini untuk yang terakhir dekat sini adalah kita pergi kepada jumlah peserta. Jumlah peserta di sini adalah 30 daripada jumlah peserta ialah lelaki. Jadi 30 lelaki dan selebihnya perempuan. Keluarkan data. Tulis satu rumus P menunjukkan bilangan peserta perempuan dalam sebutan MN. Okey. Rumus P. Rumus P bercakap tentang apa? Bercakap tentang bilangan peserta perempuan. Sampai sini jelas ke? Okey, boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Boleh cikgu. Jadi kita pergilah maklumat yang pertama. Maklumat pertama dia kata M. Sepatutnya bilangan penyertaannya ada M. Dan M ni satu pasukan tu ada 10 peserta. Jadi dekat sini kita ada 10 darab M. Boleh faham sampai situ? Boleh cikgu. Boleh Okey. cikgu. Tambah pula kita still lagi ada lagi 3 pasukan, ada lagi 3 pasukan yang mana jumlah peserta dia berbeza. Maksudnya bukan 10 orang, mungkin lebih 10 atau mungkin kurang. Jadi tambah dengan 3N. Okey, habis. Jadi ini apa? Ini tentang apa? Ini adalah tentang jumlah peserta. Okey, sekarang ni dia nak apa? Dia nak peserta perempuan iaitu P. P sama dengan daripada jumlah peserta 10M tambah 3N. Dia dah bagi tahu lelaki kita 30, tolaklah 30. Easy, 3 markah. Kalau kita keluarkan maklumat, kita faham maklumat yang kita keluarkan, easy lah. Jelas ke penjelasan daripada cikgu ke kurang? Zarif okey Zarif? Cikgu. Okey, Amira. Diam je Amira. Okey ke Amira? Cikgu. Tanya. Saya tak faham yang 10M tu.
10M adalah, okey, cikgu wakilkan, Amira tengah tengok ke? Tengah tengok ke? Tengok. Okey, tengok Amira. Kalau cikgu cakap ada 5 penyertaan, setiap satu pasukan ada 10 orang. Berapa Amira rasa jumlah peserta dekat situ? Ada 5 pasukan, setiap pasukan ada 10 orang. Berapa Amira rasa peserta dekat situ? 50. Macam mana Amira dapat 50? Darab dengan 10. Yes. Jadi sekarang ni kita tak tahu dia berapa. Jadi M darab 10. Jadi 10M. Jelas? Oh. Okey, jelas cikgu. Sama juga dengan N. Sama juga dengan N. 3 pasukan dan kita tak tahu dia peserta dia berapa. Contoh. Amira ada Amira. Ada cikgu. Okey, tiba-tiba cikgu cakap peserta dekat sini 3 pasukan tu ada 5 peserta je. Okey, berapa peserta sekarang Amira? Untuk warna hijau je. 3 pasukan, setiap pasukan ada 5 peserta. Ada berapa pasukan sekarang? Ada berapa peserta sekarang? 15. Macam dapat 15? Darab dengan 3. Yes, 3 darab 5. Jadi sekarang ni 5 kita tak tahu. Jadi 3 darab N. Jadi kita buat asing-asing. Okey. Okey, faham cikgu. Okey. Yang lain jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, Cikgu. Sebab tu cikgu cakap jumlah peserta adalah 10M tambah dengan 3N. Kalaulah tadi kan, contohlah tadi kan, 5 peserta, lepas tu N ni ada 3 peserta. Kamu 5 darab 10 dapat 50, 3 darab 3 kita dapat 9. 50 tambah 9, jadi 59 orang peserta. Itu kalau kita tahu nilai M dengan nilai N. Sekarang kita tak tahu 10M tambah 3N tak boleh tambah lah. Sebab apa? Sebab dia bukan sebutan serupa. Okey, jelas ke semua? Alright tak alright tu? Okey cikgu. Baik cikgu. Okey, alah. Fazil okey ke Fazil? Faham cikgu. Okey, habis Okey, kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Okey. Okey, ingat bahagian C ni pattern soalan dia. Kalau dia bercakap tentang soalan pertama tentang kejohanan merentas, kejohanan olahraga, soalan yang lain pun akan bercakap tentang kejohanan, orang kata kejohanan olahraga. Okey, rajah 6 menunjukkan padang yang digunakan untuk kejohanan tersebut. Ini padang dia. Dengan memberikan jawapan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai ni senang tapi takut kamu dah lupa. Bentuk piawai ni apa? Bentuk piawai ni adalah A darab 10 kuasa N. Apa tu? A ni nota salin. A mesti nombor perpuluhan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cari perimeter padang tersebut dia nak dalam bentuk piawai. Jadi dia dalam M dalam M. Jadi untuk M kita tukar dulu kepada meter. 9,500 kita tukar kepada meter bahagi dengan 100. 9,500 bahagi dengan 100 kita dapat 95 meter. 6,400 tukar kepada meter bahagi dengan 100 kita akan dapat 64 meter. Sampai situ jelas ke? Cikgu dapat panjang dia tu? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jelas cikgu. Ni 64 dan sini 95. Sekarang dia nak perimeter. Okey, untuk perimeter adalah panjang kiri sama dengan panjang kanan 64 tambah 64. Panjang atas sama dengan panjang bawah 95 tambah 95. Kita pun tekan kalkulator 64 tambah dengan 64 tambah 95 tambah 95 kita dapat 318. Bentuk piawai kamu punya A mesti nombor perpuluhan. Titik perpuluhan mesti belakang angka bererti pertama. 318. Mana angka bererti pertama? Ni angka bererti pertama. Angka bererti kedua. Angka bererti ketiga. Titik perpuluhan kamu asalnya dekat mana? Dia dekat sini. Jadi kamu kena gerakkan ke mana?
belakang angka berti pertama. 1, 2. Bila bergerak ke depan, dia adalah positif. Bila bergerak ke belakang, dia adalah negatif. Sekarang dia bergerak ke depan sebanyak 2 kali. Darab 10. Ke depan, positif. Berapa kali? 2 kali. Ini jawapan dia untuk perimeter. Jelas? Okey. Kita okey? Maksudnya cikgu yang depan belakang macam mana tu? Depan belakang macam mana? Okeylah, cikgu tunjuk. Ya. Okey, 0.0037. Cikgu nak tukar kepada bentuk piawai. Okey, bentuk piawai titik perpuluhan mesti belakang angka berti pertama. Ni angka berti pertama, ni angka berti kedua. Jadi 1, 2, 3. Titik perpuluhan untuk A ni titik perpuluhan mesti belakang angka berti pertama. Kamu akan dapat 3.7 darab 10. Sekarang dia ke belakang dia negatif. Negatif berapa kali? Berapa kali dia langkah? 1, 2, 3. Ni negatif, ni positif. Sebab apa dia positif? Sebab dia ke depan. Sebab apa dia negatif? Sebab dia ke belakang. Jelas Amar? Jelas cikgu. Okey, semua jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada luas. Siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya. Okey, luas kita dekat sini 95 meter darab dengan 64 meter. Jadi kita dapat 95 darab 64, kita dapat 6080. Jadi untuk buat bentuk piawai titik perpuluhan mesti belakang nombor 6. 1, 2, 3. Jadi kita akan dapat 6.08 darab 10. Dia bergerak ke depan positif. Berapa kali? 3 kali. Jadi meter kuasa 2. Ini jawapan untuk luas. Okey guys semua, boleh follow lagi? Okey cikgu. Okey, alamak tak pandai lukis graf smooth sangat. Okey, cara nak lukis graf smooth adalah kamu kena orang kata tangan tu sikit. Tangan tu kasih lembut sikit. Okey. Tu cara tadi ya. Sorry. Ada yang WhatsApp cikgu tadi. Okey, cikgu terus kepada soalan berikutnya. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Sayang tau kalau tiba-tiba tak reti lukis bentuk piawai. Hilang markah ni. Aduh, sayang. Bukan sayang I love you, sayang markah tu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan C. Lengkapkan gambar Raja Van. Okey, sekarang ni cikgu nak buat tentang gambar Raja Van pula iaitu tentang set. Okey, cikgu nak buat dah kat depan boleh? Gambar Raja Van. Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Gambar Raja Van dekat sini bila kita nak mula buat salinlah nota kat sini. Okey, cikgu saya nak masa buat. Okey, cikgu dah bagi benda ni sebagai homework kan. Patutnya kamu dah siap lah. Okey, gambar Raja Van dekat sini kamu kena define dulu ada berapa bentuk. Macam mana nak tahu ada berapa bentuk? Kamu tengoklah dekat sini kita ada JPR. Ni bentuk utama dia. Maksudnya orang kata kumpulan utama. Jadi dekat sini kumpulan utama adalah cikgu dapat J sebagai lompat jauh, lontar peluru cikgu dapat P dan rejam lembing cikgu dapat R. Jadi apa yang susahnya? Dekat sini kita buatlah bentuk untuk J, bentuk untuk P, bentuk untuk R. Jadi kita pastikan dia ni lah, dia bersilang lah. Ini J kita, ini P kita, ini R kita. Sampai sini semua jelas? Jelas cikgu. Okey, bila kita nak mula buat gambar Raja Van adalah jangan isi 10, 14, 10. Mula dari bawah. Ketiga-tiga acara tu dekat mana? Tiga-tiga acara ni adalah kawasan yang warna biru. Ketiga-tiga acara adalah 2. Sampai situ semua jelas? Okey. Okey, lontar peluru iaitu P dan rejam lembing iaitu R. P bersilang dengan R. Okey, dia dekat sini. Sekarang dia 6. Janganlah pergi tulis 6 sebab dia sekali dengan kawasan yang warna biru ni. Jadi dia memang 6.
Tetapi 2 tu dah masuk dekat tengah-tengah ni. Jadi 6 tolak 2, kamu dapat 4 dekat sini. Jelas? Okey. Jelas cikgu. Jelas Jelas, cikgu. Okey. Lompat jauh adalah J, lontar peluru adalah P. Sini J kita, sini P kita. Okey, kat sini. Jadi 4 ni adalah keseluruhan. Maksudnya kawasan ni tambah dengan kawasan ni sepatutnya 4. Tetapi 2 dah masuk dekat tengah. Jadi 4 tolak 2, kamu dapat 2. Okey, habis. Lompat jauh J, rejam lebing adalah R. J, R, kamu dekat sini. J dengan R 5, tapi 2 dah pergi sini. Ni 3. Sampai sini okey ke? Boleh faham ke semua? Boleh faham Boleh cikgu. Okey, cikgu. baik. Okey, lepas tu barulah kamu boleh pandang. Rejam lembing ni R. R ni maksudnya semua dalam satu bulatan ni 10. Jadi 10, 3 dah kat sini, 2 dah kat sini, 4 dah kat sini. 3 tambah 2 tambah 4, kamu dapat 9. Jadi 1 je lah dekat sini. Okey, cikgu teruskan pula. Lontar peluru 14. Okey, 14 ni kalau sini tambah sini tambah sini tambah sini dapat 14. Jadi dekat sini 2 tambah 2 tambah 4. 8 orang daripada 14 orang lontar peluru dah pergi sini. Jadi 14 tolak dengan 8 kat sini 6 lah kamu isi. Dan yang terakhir adalah 10 tolak 2 tolak 2 tolak 3. Kamu dapat sini adalah 3. Kamu bayang benda macam ni 3 markah. Cuma kalau dia tahu dia dapat markah. Kalau dia tak tahu dia tak dapat markah. Jelas ke? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas, cikgu. Okey. Dan kita pergi kepada soalan terakhir kita. Okey, ni soalan terakhir cikgu lah. Cikgu minta maaf lah macam ambil masa kamu kan. Okey, jadi untuk soalan terakhir adalah tentang dia nak minta sisihan piawai pula dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Cikgu akan jawab dulu soalan nombor 1. Lepas tu cikgu jawab soalan nombor 2. InsyaAllah jangan live lagi. Sekejap je. Bagi cikgu masa sekejap je. Okey. Jadi untuk soalan D, diberi min cacat pula dah. Catatan masa larian no file ialah 29.16. Maksudnya kamu tulislah dekat sini. Min dia adalah sama dengan 29.16. Manakala min bagi cacatan masa larian Saif pula ialah 29.62. Jadi min dia dekat sini adalah 29.62. Jadi dekat sini dia nak suruh apa? Sisihan piawai. Cari sisihan piawai. Okey, jadi untuk cari sisihan piawai, cikgu nak tanya kamu, kat sini ada kekerapan tak? Tak ada cikgu. Yes, tak ada kekerapan. Sebab apa? Sebab kamu dah tahu. Data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi tak ada kekerapan. Bila tak ada kekerapan, kamu punya formula untuk mencari sisihan piawai, janganlah ambil yang ada kekerapan. Yang ni, contoh yang ni. Ini ada kekerapan. Jadi untuk nak cari yang tak ada kekerapan ni, sekejap Aduh. Kejap. Aduh, dah 10.31. Cikgu minta maaf. Okey, kejap. Mana Sukatan Nombor Serakat. perkataan 4 ke cikgu? Itulah tu. Kejap semua. Jangan live lagi. Okey. Kejap. Ini kita kena kuasa 2 kan cikgu, data dia. Tambah semua kuasa 2 bahagi bilangan, lepas tu tolak dengan serakan kuasa 2. Bukan serakan, min. Min kuasa 2 kan? Betul. Tu cara dia. Lepas tu punca kuasa. Yeah, pandai Bazil. Aduh, sorry. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan lah. Dia ada 2 cara. Tapi kat sini cikgu ajar satu sahaja cara. Jadi cikgu ajar cara ni sahaja. Okey, ni cari sisihan piawai. Ini adalah cari sisihan piawai. Okey, tapi dekat sini abaikan dahulu dia punya sisihan piawai.
Okey, untuk cari min, untuk cari min bagi Nufail adalah cikgu tambahkan semua. 25.2 kuasa 2 tambah 29.3 kuasa 2 tambah 30.1 kuasa 2 tambah 29.4 kuasa 2 tambah 31.8 kuasa 2 tambah. Okey, tambah dah tak ada lah, dah habis dah lah. Okey, per dengan berapa data dia? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. N ni jumlah data. Tolak dengan dia punya min 29.16 kuasa 2. Lepas tu, kamu buat dia punca kuasa. Okey, untuk punca kuasa dia kat sini, kamu tekan kalkulator sendiri, kamu akan dapat jawapan dia 2.17. Okey, sisihan piawai tiada unit. Okey, untuk kita pergi kepada, untuk lagi seorang pula, save pula. Untuk save pula, cikgu buat warna hijau. Okey. Tambahkan dulu semua data dia. 29.1 kuasa 2 tambah 28.5 kuasa 2 tambah 28.8 kuasa 2 tambah 30.5 kuasa 2 tambah 31.2 kuasa 2 tambah. Tolak dengan dia punya min 29.62 kuasa 2. Yang ni, lepas tu kamu buat dia punca kuasa. Jadi, dekat sini bilangan data dia. Dekat sini kamu tambahkan, kamu akan dapat 1.05. Okey. Jadi untuk min ni kalau kita nak tengok daripada data terbaik untuk kita tengok min adalah kita tengok min yang lagi kecil. Ini adalah Nufail. Ini adalah Saif. Kita kalau nak tengok sesuatu data tu terbaik, bila kita nak compare ikut min, kita ambil min yang terkecil. Jadi dekat sini Saif yang lagi bagus. Jadi Saif is better. Jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, Faham, itu cara cikgu. dia. Ya. Cikgu, Ya. kalau yang macam nak tahu prestasi dengan konsisten tu, itu yang tengok min Sisihan kan, piawai. kan? Konsistensi adalah sisihan piawai. Konsistensi dan kejituan. Jadi dekat sini Saif ni dia punya orang kata konsistensi adalah lebih daripada Nufail. Okey, selesai dah. Okey, jadi cikgu tak sempatlah jawab soalan 17. Tapi cikgu harap banyak jugalah kita belajar hari ni. Ni sisihan piawai, ni gambar Rajavan, ini bentuk piawai. Ni cara keluarkan rumus. Ini histogram. Ini OGIF kita belajar. Okey, lepas tu ni memang banyak lah. Memang cikgu ajar kamu daripada awal. Okey, semoga jelas lah. Semoga jelas apa yang kita punya belajar pada malam ni. Syafiq dapat ke semua nota? Dapat cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi sampai situ sahaja. Cikgu minta maaf dah termakan masa kamu 5 minit. Jadi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada soalan, tinggal sekejap. Cikgu jawab. Okey. Bye. Selamat berehat. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Okey, cikgu. sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Amar, ada soalan Amar? Nuril ada Entahlah, soalan? cikgu. Nuril ada soalan ke Nuril? Nak tanya tapi paper kat sekolah. Kenapa tak bawa balik? Cikgu nak ambil dulu. Oh, iya ke? Nuril nak tanya soalan ke Nuril? Soalan hari tu nak tanya ke? Oh, hilang dah. Okey, jadi sampai situ sahajalah. Okey.